Hai, apa khabar? Okey, kita jumpa lagi dalam channel Ustazah Rozaini. Okey, Ustazah harap anda semua sihat-sihat belaka di luar sana. Dengan limpah rahmat kurnia Allah Subhanahu Wa Taala di samping keluarga yang tercinta. Okey, oleh itu video yang lepas video yang kedua Ustazah telah pun mencerita atau menerangkan tentang apakah itu definisi keseronokan mengurus masalah. Hari ini kita melalui kehidupan dengan begitu stres dan tertekan. Tapi pada video yang lalu menceritakan definisi apakah itu keseronokan mengurus masalah. Okey, untuk video kali ini, video yang bahagian ketiga, Ustazah nak menyambung lagi tentang bagaimana cara untuk mendapatkan keseronokan tersebut di dalam menguruskan masalah. Oleh itu, okey, Ustazah nak menceritakan terdapat 7 teknik di dalam buku menguruskan masalah tersebut, yang mana teknik-tekniknya sangat very simple, praktikal dan mudah sangat diikuti oleh anda di luar sana. Oleh itu, mari kita teruskanlah pada teknik yang pertama yang tidak terdapat dalam buku tersebut, iaitu teknik Neurological Level, NLL. Okey, teknik ini terdapat dalam Neuro Linguistic Programming. Juga salah satu teknik pertama di dalam buku Keseronokan Mengurus Masalah. Teknik ini anda akan mendapat 5 kebaikan atau 5 manfaat yang begitu jelas. Bagaimana anda nak memetakan tentang masalah anda. Yang kedua, anda juga dapat memahami apakah itu emosi, fikiran yang lebih disusun atur baik kepada lebih positif. Dan tentulah anda akan dapat solusi, cara menyelesaikannya yang berimpak yang sangat gembira dalam hidup anda, yang membawa diri anda lebih positif, lebih berkeyakinan. Baik, seterusnya kita nak terus kepada contoh isu masalah yang ingin kita sama-sama pelajari kat sini. Anda boleh sediakan pen dan kertas. Sila jadikan apa yang Ustazah tunjuk atau tutorialkan ini sebagai contoh supaya mudah anda ikuti. Right, contoh yang pertama, contoh yang kita nak selesaikan ni adalah contoh saya ni stres dengan isteri saya dan sering bergaduh. Isu dia adalah stres, kemudian akibatnya sering bergaduh. Baik. Okey, seterusnya bagi menjawab. Pertama kita dah tahu dah isu yang ingin kita selesaikan masalah tersebut. Terdapat 6 soalan yang perlu kita jawab. 6 soalan tersebut anda harus menjawab di atas kertas yang telah anda sediakan secara jujur. Kerana anda saja yang tahu akan jawapan, kerana jawapan itu memang terdapat pada diri anda. Iaitu pertama, persekitaran diri. Soalannya, di mana bermulanya stres ini? Okey, contoh jawapan yang boleh Ustazah contohkan adalah stres ini berlaku setiap kali saya balik ke rumah. Di mana? Di rumahlah tempat selalu pergaduhan kami. Baik, soalan kedua. Bilakah ianya bermula? Jawapannya, saya telah mengalami pergaduhan dengan isteri saya. Ketidakpuasan hatinya bermula 10 tahun yang lalu. Jadi anda kat situ dah nampak dah bahawa bentuk atau pemetaan anda punya masalah itu bermula sebenarnya sudah lama, 10 tahun yang lalu. Baik, jika anda selesai pada soalan yang kedua, anda boleh beranjak kepada soalan yang kedua. Kelakuan diri. Okey. Apakah yang dilakukan oleh anda dalam situasi stres itu? Okey, apa yang anda nak jawab? Ya, mungkin anda akan menjawab, apa yang dilakukan oleh saya adalah bersabar dengan kerana isteri saya. Okey, just tulis apa yang anda rasa, yang anda buat pada kelakuan diri anda. Baik, seterusnya. Okey, soalan yang ketiga ni anda perlu jawab, iaitu kemampuan diri anda
Soalannya, apakah kemampuan yang ada pada diri anda untuk menyelesaikan isu stres anda itu? Kemampuan daripada sudut mana? Sebagai contoh jawapan, kemampuan saya adalah saya boleh bersabar pada peringkat ataupun situasi yang lebih lama, memahamkan kerenahnya melalui melihat bentuk tindakan dengan lebih bersabar apa saja yang dilakukan pada saya. Baik, jika anda sudah menjawab soalan tersebut, teruskan kepada soalan yang ke nombor 4. Kepercayaan diri. Soalan dia, apakah yang anda percaya pada diri anda untuk menyelesaikan isu stres dengan pasangan anda? Apa yang anda percaya? Ya, mungkin jawapannya dicontohkan, saya sebagai seorang suami, saya percaya Allah telah melantik saya sebagai ketua dalam keluarga dan saya percaya saya boleh menyelesaikan masalah ini dengan baik. Okey, contoh jawapan. Seterusnya anda boleh pergi kepada soalan yang kelima. Identiti diri. Soalan, siapa diri saya apabila dapat menyelesaikan masalah stres saya? Siapa diri saya apabila dapat menyelesaikan masalah stres saya? Diri saya, ya, saya adalah seorang yang Allah berikan akal dan fikiran, seorang yang ada harga diri, dan saya juga ada kelebihan dari sudut komunikasi yang baik. Jadi saya percaya dengan apa yang Allah beri itu, saya dapat selesaikan masalah ini dengan baik. Soalan terakhir ya, tuan-tuan dan puan-puan, yang perlu anda jawab adalah keadaan spiritual diri. Baik, soalannya, untuk apa saya mahu selesaikan stres saya ini? Untuk apa? Itulah antara contoh jawapan yang boleh saya beri. Saya mahu selesaikan stres ni sebab saya nak hidup dalam keadaan tenang, supaya saya lebih rasa selesa di rumah. Seterusnya, soalan di bawah, nombor 2. Untuk siapa saya mahu selesaikan masalah stres ni? Okay? Selesaikan stres saya ini. Untuk siapa? Dah tentulah untuk diri sendiri, untuk pasangan, supaya keluar daripada belenggu pergaduhan dan merasa ketenteraman di dalam berumah tangga. Baik, dan akhir sekali iaitu tentang misi, iaitu tujuan sebenar anda nak menyelesaikan masalah tersebut. Apakah tujuan sebenar? Tentulah kembali kepada pokok perbincangan kita, pokok isu yang sedang kita selesaikan, iaitu ingin merasa seronok di dalam menguruskan masalah. Jadi tujuannya adalah ingin merasa tenang dan bahagia, dan pasangan juga turut terkesan. Dan tentulah anak-anak juga akan merasa seronok dan bahagia di dalam rumah. Hari ini ramai orang cuba untuk menyelesaikan sesuatu masalah dengan pemikiran ataupun dengan judgement, maksud saya dengan membuatkan satu keputusan. Sebagai contoh, anda sedang berdepan dengan situasi seperti tadi, isteri yang agak suka beleter, suka menyebabkan anda marah dan mengamuk, suka menyebabkan anda naik darah. Dan tentulah anda mahu isteri anda berubah sikap kepada sikap yang lebih anda sukai. Tapi isu di sini, kita bukan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa yang nak ubah orang lain mengikut spek atau kemahuan kita. Kita adalah hamba Allah yang Allah telah berikan sesuatu kelebihan dan kekurangan. Jadi lakukanlah dalam kawalan dan jangan lakukan di luar kawalan anda. Jangan buat kerja Tuhan, buatlah kerja sebagai hamba. Apa yang boleh kita buat adalah buat dalam lingkungan atau kawalan kita. Kita tak boleh nak ubah sesiapa-siapa mengikut apa yang kita mahu. Baik, daripada apa yang dapat kita simpulkan daripada teknik NLL tadi adalah kita memetakan apakah persoalan, permasalahan, isu yang timbul. Kemudian kita menjawab soalan yang terdapat 6 soalan tadi supaya kita lebih fokus apa benda yang perlu kita selesaikan, lebih kepada diri kita. Jawapan tu ada pada diri kita dan bagaimana kita nak solusi, nak mengurusnya dengan baik supaya ia tidak lagi menjadi masalah. Apabila kita dapat mengikut step by step yang terdapat di dalam teknik NLL,
Dan tentulah kita merasa sangat seronok kerana ia sangat mudah diuruskan. Yang paling best sekali, kita akan mendapat keyakinan tinggi dan semangat yang mana kita sudah tahu cara kita nak bertindak. Kita nak mengurus masalah kita. Kita tak perlukanlah sampai tahap nak ubah orang. Macam Ustazah katakan tadi, kita tak boleh ubah orang. Yang boleh mengubah manusia hanyalah Allah SWT. Jadi buatlah kerja hamba, jangan buat kerja Tuhan. Berpijak di bumi yang nyata. Allah menciptakan bumi ini untuk semua manusia tinggal, beribadat dan melakukan seperti yang diarahkan. Bukan kita mengarah sesuatu perkara itu mengikut kehendak kita. Baik, sampai setakat itu dulu. Semoga kita berjumpa lagi di bahagian yang seterusnya, bahagian 4, yang lebih lagi sangat menyeronokkan, sangat menggembirakan. Nantikan Ustazah pada video yang keempat. Salam penuh keceriaan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.